Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan utama untuk hari ini. Beberapa bandar di Sarawak lengang. Saya berharap bekalan makanan ataupun bekalan mentah cukup untuk warga penduduk kampung selama 14 hari Perintah Berkurung dilaksanakan. Jadi pesanan saya kepada pelajar-pelajar, jika ada permasalahan, boleh berhubung terus dengan Rumah Sarawak. Perintah Kawalan Pergerakan menyaksikan Bandaraya Kuching yang sibuk kini lengang. Suasana di sekitar tebingan Kuching dan Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Main Bazaar yang terkenal dengan jualan hasil kraft tidak seperti biasa. Wakil Wartawan Awani Sarawak Fadilah Sulaiman berkongsi hasil tinjauannya. Kini saya berada di tebingan Sungai Kuching dan kelihatan keadaan di sini lengang dan sunyi dari biasa. Pejabat-pejabat dan premis perniagaan di sekitar pusat Bandaraya Kuching ini juga kelihatan tutup kecuali bagi perkhidmatan penting ataupun essential services seperti pasaraya. Dan didapati hanya pelancong asing yang berada di kawasan tebingan sungai ini yang biasanya menjadi pusat tumpuan bagi pelancong dan juga warga tempatan. Yeah, exactly. We expected because we know the information that the situation it came here, but we still expect that we can go out, that we can just see, or we can continue with our plan. I guess it's everywhere in the world, like, you know, the government do the same. So if it helps, I hope so. But let's see. Ini menunjukkan masyarakat kita bertanggungjawab dan mematuhi arahan kawalan pergerakan ini demi membendung penularan wabak COVID-19 ini dari terus menular dan harapnya ia akan berterusan untuk 2 minggu ini. Jadi sekian dulu Fadilah Sulaiman untuk Astra Awani. Sementara di Sibu, tinjauan kami ke jeti WAF dapati tiada pergerakan perjalanan ke destinasi lain diteruskan. Bukan sahaja sektor perkhidmatan, malah di pusat beli belah juga lengang dan kebanyakan premis tutup. Di pasar basah pula peniaga masih jalankan perniagaan mereka, namun jumlah pengunjung berkurangan berbanding waktu biasa. Situasi ini jelas beri gambaran bahawa arahan dikeluarkan kerajaan dipatuhi sepenuhnya penduduk di sana. Selain itu, di Kampung Selalang Sarike pula, bekalan makanan tidak terjejas. Bagi mereka, tiada pembelian panik atau berpusu-pusu ke pasaraya dan kedai runcit di kampung-kampung di kawasan itu. Bagi peniaga kedai runcit di Kampung Selalang, Leong Jing Hui, bekalan bahan mentah di kedai runcit miliknya mencukupi. Malah beliau juga membuka kedai runcit itu dan urusan jual beli berlaku seperti biasa. Keadaan di kedai runcit ini macam biasa, tidak panik beli barang. Bekalan bahan mentah seperti beras, telur, gula masih cukup untuk 14 hari untuk kampung inilah. Bagi pelanggan pula, Hani Rahaslan, tiada yang perlu dirisaukan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ia dilihat langkah bijak dalam mengurangkan penyebaran COVID-19. Saya berharap dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan ini dapat mengurangkan penyebaran virus COVID-19 dan juga saya berharap bekalan makanan ataupun bekalan mentah cukup untuk warga penduduk kampung selama 14 hari Perintah Berkurung dilaksanakan. Pengusaha premis makanan di Sarawak yang masih ingkar dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akan berdepan tindakan undang-undang. Perkara ini ditegaskan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail. Namun katanya mereka terlebih dahulu akan dinasihatkan mematuhi pelaksanaan itu kerana masih ada yang tidak faham sepenuhnya mengenai perintah tersebut. Untuk itu, polis bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT dalam kuatkuasakan perintah tersebut. Kita dalam melaksanakan pengkuasaan ini kita akan menasihatilah kedai-kedai yang masih terdekat ni supaya mematuhi perintah yang telah dikeluarkan. Jadi approach kita ialah untuk menasihati dan tidak amaran lah. Sekiranya mereka masih berdegil lah, kita akan minta PBT untuk review lesen mereka sebagainya lah.
Antara lain tambahnya mereka yang degil juga berdepan tindakan penggantungan lesen perniagaan. Sebelum ini menerusi Perintah Kawalan Pergerakan, kedai makan boleh beroperasi namun tidak boleh benarkan orang ramai menjamu selera di premis. Sebaliknya, pelanggan boleh bawa pulang makanan atau guna perkhidmatan penghantaran makanan. Sementara itu, tinjauan Awani Sarawak di premis-premis makanan sekitar Kuching mendapati pengusaha premis dan pelanggan mematuhi arahan dikeluarkan. Antara langkah yang kita ambil sebagai pengusaha kedai makan ni, kita bukan seperti biasa, cuma kita menyediakan servis take away, maksudnya membungkus makanan saja, dan kita tidak menggalakkan customer yang datang ni dengan serentak. Kerana kita akan mengamalkan orang kata konsep social distancing. Kita menjaga kebersihan dan sebagainya mengikut apa ISO yang dikehendaki oleh kerajaan supaya coronavirus ini tidak bertebaran. Tinjauan juga dapati tidak ramai pelanggan datang membeli makanan. Ya, itu adalah langkah yang terbaik. Jadi untuk mengurangkan kesesakan lah. Lagipun mengurangkan lagi penyakit yang menular sekarang ni. Sementara itu, ini nasihat Datuk Seri Fatimah Abdullah kepada kaum ibu di Sarawak. Terus pantau dan rancang aktiviti anak-anak di rumah sepanjang tempoh 2 minggu ini. Now is the time to be a finance minister, a food minister, welfare minister, health minister. This is the time for the woman ni. Dan juga untuk pastikan bahawa she also become a teacher in the house bila masa nak buat aktiviti ini, so that the children will not be bored. Sebab 2 minggu si ada anak yang sekolah, kata orang challenge for the parents. Kaum ibu yang ditemui menyambut baik saranan berkenaan, malah perancangan dan langkah kebersihan telah dilakukan bagi pastikan perkara tidak diingini berlaku. Sepanjang tempoh penyebaran wabak tu, kami pastikan anak kami macam di bawah kawalan ibu bapa sebelum makan cuci tangan, persekitarannya harus bersih lah, dan mengamalkan makanan yang berkhasiat, macam cukup lah, cukup masak, dengan dari segi pakaian dan makanan semuanya haruslah bersih lah macamnya. Malaysia semalam merekodkan 2 kematian akibat virus COVID-19 dan salah seorang daripada mangsa merupakan rakyat Sarawak. Wartawan Awani Sarawak telah membuat tinjauan ke gereja tersebut dan mendapati ianya ditutup dan kawasan di sekitar juga lengang. Malah tiada satu pun premis dibuka. Ikuti tinjauan wartawan Awani Sarawak Lynch Cowan di Kuching. Baiklah, dan kini di belakang saya adalah sebuah gereja di Huising di mana seorang padri telah dilaporkan maut akibat wabak COVID-19 dan ia merupakan kes kedua penyakit tersebut yang membawa maut. Tinjauan kami turut mendapati gereja tersebut telah memberi notis penutupan dan tempoh sehingga penutupan tersebut akan diberitahu kelak. Malah beberapa premis termasuk restoran di kawasan berhampiran gereja terbabit turut tutup. Orang ramai juga dilihat menjalankan kuarantin di rumah serta ada yang keluar turut memakai penutup mulut dan hidung. Kerajaan Sarawak umum 5 tindakan kawalan pergerakan baharu di Sarawak bagi elak penyebaran wabak COVID-19. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia berkuat kuasa sepenuhnya bermula 18 hingga 31 Mac 2020. Antara tumpuan kerajaan Sarawak ialah dalam sektor perkhidmatan termasuk premis perniagaan dan perkilangan.
Mahasiswa Sarawak yang berada di Semenanjung dianggarkan lebih 10,000 orang. Besar juga jumlah itu, tapi ibu bapa atau mahasiswa itu sendiri jangan khawatir. Sarawak Volunteers dan Rumah Sarawak ada untuk bantu mereka. Ada penempatan sementara disediakan Rumah Sarawak, ekoran penangguhan kuliah ketika ini. Dan kita akan lihat daripada masa ke semasa tentang apa yang kita boleh bantu lagi. Jadi pesanan saya kepada pelajar-pelajar, jika ada permasalahan, boleh berhubung terus dengan Rumah Sarawak. Kita nyatakan dalam Facebook Sarawak Volunteers untuk memaklumkan kepada mereka tentang permasalahan mereka dan kita akan cuba untuk membantu. Malah beliau turut menasihatkan para mahasiswa Sarawak di Semenanjung untuk menghadkan perjalanan agar tidak terdedah kepada COVID-19. Mana-mana mahasiswa Sarawak yang punyai masalah diminta segera menghubungi Sarawak Volunteers atau Rumah Sarawak. Kini seramai 45 koordinator di Semenanjung, Sabah dan Labuan telah dikenal pasti bagi bantu memantau keperluan mahasiswa yang berada di kawasan tersebut. Sementara itu, Wakil Rumah Sarawak ketika dihubungi beritahu pihaknya sedang kenal pasti jenis bantuan yang diperlukan mahasiswa Sarawak di Semenanjung, Sabah dan Labuan. Antara bantuan yang dipertimbang adalah membantu mereka yang tiada tempat penginapan, juga bantuan makanan kepada pelajar yang menetap dalam kompaun Institut Pengajian Tinggi yang mana kantinnya ditutup. Bagi tujuan itu, 51 IPT awam dan swasta di Semenanjung, Sabah dan Labuan telah dihubungi Rumah Sarawak. Antara lain untuk mengenal pasti Institut Pengajian Tinggi yang telah ditutup ataupun daripada segi jumlah pelajar yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cuba mengenal pasti sama ada kemudahan penginapan dan bekalan makanan bagi pelajar-pelajar yang berada di IPTA ataupun IPTS. Dan yang ketiga, mengenal pasti IPT yang menyediakan sama ada menyediakan tempat tinggal sementara untuk pelajar-pelajar. Bagi melicinkan operasi, Rumah Sarawak kini turut jalin kerjasama dengan Sarawak Volunteers. Terdahulu, Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof berkongsi nombor telefon dan pejabat perhubungan di Kuala Lumpur dan Sarawak Volunteer di laman Twitternya. Ia bagi membantu pelajar Sarawak di luar negeri itu mendapatkan bantuan yang diperlukan pada ketika ini. Dan bagi mahasiswa Sarawak yang menuntut di Semenanjung, mereka ambil langkah proaktif. Rata-ratanya sedang menjalani tempoh kuarantin di Kolej Kediaman yang disediakan oleh pihak institusi pengajian masing-masing. Berikut perkongsian mereka. Juga saya sendiri telah menyediakan mask yang secukupnya dan membawa hand sanitizer sebab sekarang di Tanjung Maling ini isu ini masih tidak begitu teruk ataupun membimbangkan, tetapi sebagai langkah penjagaan sekarang kawasan sini para pelajar ataupun orang-orang sini dah kurang untuk keluar dari rumah, lebih kepada duduk rumah, social distancing lah. Sementara itu, mereka juga menubuhkan Persatuan Jalinan Anak Sarawak sebagai sumber rujukan kepada ibu bapa mahasiswa yang tidak pulang semasa tempoh kuarantin. Kami pelajar Sarawak daripada universiti ini mengambil tindakan untuk terus duduk di Kolej Kediaman yang telah disediakan dan pihak universiti telah mengambil tindakan mengumpul data. Malahan kami sendiri daripada Persatuan Jalinan Anak Sarawak dan Majlis Perwakilan Pelajar telah membantu universiti untuk mengumpul data pelajar-pelajar yang balik dan yang terus tinggal di sini. Bila dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.